Hello Boy Riot. Ya, let's go. Hari ini kita dengan cerita seram sekali lagi. Tetapi ni dengan tetamu undangan kita iaitu Aiman Noah. Okay man? Ada macam man? Adakah Aiman ni seorang yang banyak pengalaman tentang cerita-cerita seram? Oh, cerita seram. Hmm. Cerita seram banyak boy. Oh banyak. Sangat-sangat banyak. Okay guys, so Aiman ni tahu dia kata dia banyak cerita seram. So apa tunggu lagi? Let's get started. Okay man. Ya. Cerita seram yang pertama. Apakah cerita yang kau nak kongsikan kepada aku sendiri dan juga kepada view? Boleh. So Aiman akan start dengan Kau pegang mic lah. Kau pegang mic. Okay, so Aiman akan start dengan cerita pada umur Aiman muda lah, ataupun zaman budak-budak dulu. Okay, sebenarnya cerita Aiman ini adalah cerita pada ketika umur Aiman 11 tahun. 11 tahun, okay. Okay, 11 tahun. Rumah yang family Aiman dirikan sendiri. Okay, so keluarga kami ni keluarga susah. Okay, so kami dah dirikan rumah tu. Aiman pada umur 11 tahun tu buat juga rumah tu. Okay, itu adalah dia punya pengenalan. Okay, kenapa Okay, sepanjang buat rumah tu, okay, ayah Aiman, dia setiap kali dia akan balik kerja pada pukul 6 petang. Okay, ini adalah cerita kisah tentang ayah Aiman. Okay, so dia akan balik kerja pada pukul 6 petang. Okay, pada selepas waktu isyak, dia akan pergi sorang-sorang dekat rumah yang dia nak buat, yang rumah kita, Aiman sekeluarga lah. Dekat rumah tu, okay, penempatan dekat rumah Aiman ni bersebelahan dengan sawah, tali sungai kecil, dan juga okay, tempat tu adalah sebenarnya dalam ladang getah. Okay, so dekat ladang getah tu terdapat sebuah perigi lama. So dah banyak dengar cerita tentang telaga tersebut ada penunggu. Okay, so nak dijadikan cerita, masa ayah Aiman buat rumah tu, okay, dah berbumbung apa semua. Dia tertidur dekat salah satu bilik yang dah siap. Okay, dia dah tertidur kat sana. Dan tepat jam pukul 3 hingga pukul 4 dia tersedar sebabnya ada satu panggilan. Okay, bermulalah kisah. Ju. Seseorang, ataupun bukan seseorang, dia macam satu makhluk yang berupa nenek, berambut putih, muka pucat. Sebab kau tahu, benda ni memang betul. Ini adalah penunggu kawasan. Okay. Mata merah menyala, gigi taring keluar, rambut panjang sampai ke bawah, tapi berbongkok boy. Macam lebih kepada nenek kebayan. Tapi dia adalah penunggu. Okay, Aiman sendiri pun dah naik bulu roma. Serius. Sama mana aku punya bulu naik dah ni. Okay, terus. Okay, nak dijadikan ceritanya, yang peliknya, rumah Aiman tu dia ada ketinggian yang dalam 3 kaki. So tinggi, betul tak? Nak disampaikan dengan tingkap, sangat-sangat tinggi. Kalau nak diceritakan, sebab itu adalah nenek tua tau. Kalau dia tu betul-betul manusia, itu adalah nenek tua. Tapi yes, nampak sebiji-sebiji.
akan sambung balik. Cu, cucu nak tinggal sini ke? Dia tanya. Ayah Aiman jawab, ya Nek, cucu nak tinggal sini sekeluarga. Minta daripada hamba Allah melalui nenek, minta daripada nenek melalui Allah untuk cucu tinggal sekeluarga di sini dengan tenang. Boleh tak nenek? Tapi okey, penunggu ni yang Aiman tahu, dia bagus. Dia bukan bagus, dia macam, dia just nak tahu kenapa nak duduk sini, ataupun memang saja-saja nak ganggu tempat dia. Okey, kalau macam kita nak buat rumah, kenapa kena buat solat hajat? Benda ni lah sebenarnya. Kita takut kita buat rumah atas jalan dia lalu. Okey. Dan my father macam, dia tak takut, tapi dia macam resah gelisah lah, sebab benda yang dia nampak tu memang agak Seram. wow, seram. Dia tak cerita terus tau. Lepas kami duduk sekeluarga tu, dia baru cerita. And ada dalam 2 tahun lepas pada tu. Ya. Lama juga ayah aku pendam. Ya, my dad memang lama. Sebab dia dah pagar siap-siap sebelum kita orang betul-betul dah siap duduk. Okay. And cerita ni bila diceritakan dekat satu keluarga, kita orang memang tanyalah dekat atuk nenek yang dekat rumah. Kita orang memang atuk nenek kita orang lah. Okay, atuk nenek Aiman. So tanya, memang betul ke tempat tu ataupun tempat yang kita orang tinggal tu, ladang getah tu memang ada penunggu? Yes, perigi tersebut memang wujud. Sorry, sebelum tu my dad tanya, nenek tinggal mana? Kalau macam ganggu jalan nenek nak lalu, boleh saya tahu di tempat mana? Tahu dia cakap apa? Tu je cu, duduk ke arah perigi. Masa tu Aiman dengar cerita tu dekat luar tau. Rasa mat. Rasa. Okey, kalau cerita pasal jalan, dekat rumah Aiman tu juga ada satu rumah usang. Okey, ini adalah cerita-cerita orang kampung dekat rumah Aiman tu juga. So ini memang antara dia cerita dia sebab dia ada kaitan dengan jalan yang mana kalau korang tahu memang akan ada jalan dia orang. So kebanyakan rumah-rumah yang terganggu dengan benda-benda mistik ataupun paranormal ni, dia dah pun secara tidak sengaja dirikan rumah di atas jalan dia orang. So dia orang memberontak, marah, dia akan ganggu sekeluarga. Itulah pentingnya solat. Okay. Sebab dengan solat, bumbung rumah kita tu akan dilindungi, suci. Okey, cerita pada malam raya tu. Satu keluarga balik daripada membeli baju raya. Aiman pernah zaman kecil dulu, Aiman lalu juga dekat rumah usang. Dia ada satu lorong rumah. Tapi itu memang adalah jalan utama juga dalam kampung. Nak dijadikan cerita, satu family lalu kawasan tu, kereta mati. Tapi memang gelap lah, sebab masa tu rumah Aiman masa tu belum siap. Jadi tak ada orang, tapi kereta mati. Okey, sebelah tu memang betul-betul ladang getah boy. Dia memang betul-betul ladang getah. Ya, dia macam hutan juga. So memang dah tak terjaga langsung. Banyak sangat-sangat cerita kawasan tu. Ular besar, ular hitam besar. Okey, so satu family tu kereta mati kat situ. Even dah dekat, tapi kawasan dia tu seram. Dia terpandang satu kelibat pocong. Muka Allahu Akbar, memang
susah sangat-sangat nak ceritakan. Sangat-sangat buruk. Sangat-sangat buruk. Kalau tengok dekat filem tu dah buruk. Yang ni jelas-jelas hitam, berkedut, mata putih menyala, tapi ada juga merah. So dia macam ada campuran tu. Berdarah dengan baunya. Sap. Satu kali je dia pandang, sap juga dia hilang. Benda tu melompat, Mat. Tinggi gila dia lompat. And pernah tak dengar hari-hari ada dia sebenarnya okey, pada zaman-zaman dulu ada hari pemujaan orang-orang dulu. Dia ada satu kepercayaan tau. So ada hari-hari pemujaan. Tak silap Aiman hari Selasa ataupun hari Rabu ke hari Selasa. Tak silap Aiman lah, okey. Sebab antara 2 hari tu ataupun 3 hari Isnin. Tak silap Aiman hari Selasa. Setiap hari Selasa dekat kawasan rumah tu akan bunyi seretan tin. Dia tarik pada pukul standard lah. Benda ni akan muncul pukul 3, pukul 4. 12 ni memang terlalu awal. Pukul 3, pukul 4. Sebab waktu tu juga waktu tahajud juga apa semua kan. So waktu orang tidur. Okay, benda-benda macam ni bila dia dah lalu, jangan sesekali boleh nak buat rumah, tapi kena orang cakap apa, ada perantaraan lah. Ada perantaraan antara benda-benda macam ni. Sebab orang zaman-zaman dulu kan, kita tak tahu dia jaga macam mana semua tu. Okay. So yang tu cerita pertama, boy. Rasa tak cerita yang mana? So far yang aku rasa yang pertama tu, nenek kebayan. Kan? Aku rasa macam seram lah. Sebab aku tak pernah lagi dengar cerita bab nenek kebayan ni. Yes. Banyak-banyak cerita aku tak pernah dengar. Yeah. So far yang dekat viral-viral tu je lah yang Pernah kan tengok viral TikTok yang tu? kereta tu. Kau belum tengok lagi. Maknanya kau belum tengok lagi. Ada satu lagi, dia duduk atas bangunan. Satu rumah yang usang, kosong. Dia duduk je, bertenggek je atas tu. Orang baling batu tak lepas. Bukan tak lepas, dia macam telus. Dia macam tembus. Dia macam tak ada apa-apa. Tapi jelas dengan mata, dengan kamera ni nampak penunggu tu. Memang so Aiman dah dapat rasa dah apa yang ayah Aiman nampak tu. Memang jelas-jelas sama dengan mata dia tenung gitu. Meremang. Okay guys, so itu sajalah konten seram kita pada kali ini. Korang still nak Aiman untuk menceritakan kisah-kisah lain, korang boleh komen kat bawah. And korang boleh komen part yang manakah Aiman kata seram, yang paling seram bagi korang boleh komen kat bawah. Sampai kita jumpa next content. Bye bye.